Okey, sekarang tengok tuan. Tengok pada ayat kita. Ini yang terakhir tuan ya. Okey, tengok. Okey. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah tuan. Perhatikan tuan ya. Jari besar tapi butang kecil ustaz. Tertekan tu ustaz. Baik, tak apa. Okey, tengok. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Tengok tuan. Okey, tengok ya. Sebab kita takut tuan-tuan tanya saya, Ustaz kata dia jumlah ismiyah, ya? Betul jumlah ismiyah. Tapi kenapa ada fa'il dan maf'ul? Kan fa'il maf'ul tu jumlah fi'liyah. Nampak tuan-tuan? Hari ni tuan-tuan kena faham tuan-tuan, kita ada predikat dalam bentuk fi'il tuan. Jadi waktu itu ketika mana predikat kita dalam bentuk fi'il, maka akan ada fa'il dan juga maf'ul. Saya akan tanya tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tengok ayat kita. Summallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kalau saya tanya, tengok dulu ya. Jangan jawab lagi soalan saya. Ini jumlah apa? Confirm tuan-tuan akan jawab dia adalah jumlah ismiyah. Boleh? Okey, tengok dulu. Jumlah ismiyah. Boleh? Baik. Macam mana tahu dia jumlah ismiyah? Sebab dimulai dengan kalimah Allah. Betul tak? Sebab Allah itu kalimah isim. Boleh? Mana bukti Allah kalimah isim? Sebab ada alif lam dekat depan terang-terang tu. Betul tuan? Sebab ada alif lam maka dia adalah kalimah isim. Betul? Baik. Habis tu kalimah summa. Summa itu adalah kalimah haraf. Baik, kita nak panggil dia haraf apa? Dia adalah haraf ataf tuan. Baik. Kalau dia haraf ataf maka kita nak buat apa? Kita abaikan. Boleh? Jadi kalau kita abaikan summa maka confirm betul lah kalimah Allah itu adalah kalimah yang pertama. Maka memang jumlah yang ketiga ini adalah jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah tuan-tuan kena cari berapa perkara? Dua perkara. Iaitu subjek. Yang kedua predikat. Boleh? Okey, sekarang. Yang ni saya baru nak tuan-tuan jawab. Jawab tuan. Jangan malu, jangan segan. Semua yang bersama dengan saya wajib jawab. Ya? Okey. Apa maksud subjek dahulu? Subjek perkara yang nak dibincangkan. Boleh? Baik. Mana subjek kita pada malam ini? Ada apa predikat? Predikat tu maksudnya apa? Yang menjelaskan ada apa dengan subjek. Boleh tuan-tuan? Baik. Jawab di ruangan komen. Mana subjek kita pada malam ini? Mana predikat kita pada malam ini? Jawab tuan-tuan. Sebab kita nak bahaskan yang ini. Nak bahaskan perbahasan kita tuan-tuan. Dah nak habis dah kelas kita. Jangan bimbang. Hari ni saya fokus dua perkara saja tuan-tuan. Tak perlu banyak-banyak tuan-tuan. Sebab kita ada contoh yang baik ya. Yang sangat-sangat cantik pada malam ni tuan. Jawab tuan-tuan. Mana subjek kita, mana predikat kita pada malam ni? Jawab tuan-tuan. Subjek kita ialah kalimah Allah. Allah tu subjek tuan-tuan. Boleh? Allah tu subjek. Baik. Ada apa dengan Allah? Selebihnya semuanya adalah predikat. Maka Allah itu adalah subjek. Predikatnya bermula daripada yunshi'u sampai habis. Itu semua adalah predikat. Boleh tuan? Sebab memang Allah nak bagi tahu dalam jumlah yang ketiga ada apa dengan dirinya. Dia itulah yang akan menciptakan, yang akan membangkitkan kita kali yang kedua. Boleh tuan? Okey, sekarang. Kalau kita semak tuan, syarat-syarat yang kita dah belajar tadi. Tengok tuan. Tuan-tuan kata Allah itu subjek. Apa syarat subjek tadi? Subjek mestilah kalimah isim. Betul tuan? Isim tersebut mesti berbaris apa? Isim tersebut mesti berbaris depan. Betul tuan? Baik, cuba semak kalimah Allah. Allah isim ke bukan isim? Dia adalah kalimah isim. Betul? Okey. Dia berbaris apa tuan? Dia berbaris depan. Memang Allahu berbaris depan. Betul? Maka confirm memang dari segi kaedah bahasa Arab dia adalah subjek kita. Maka sepatutnya dari segi terjemahan, kalau tuan-tuan rujuk kitab yang lama, apa dia akan letak tuan? Allah itulah. Dia akan kata sebut itu tuan. Biasanya kalau kitab-kitab kuning tuan-tuan, tuan-tuan baca Allah itulah, maka confirm tu jumlah ismiyah tuan-tuan. Itu kalau kitab lama tuan-tuan ya. Baik. Allah itulah ataupun dia adalah adalah itu ataupun adalah itu menunjukkan dia adalah jumlah ismiyah. Itu kitab-kitab kuning. Tuan-tuan boleh baca tuan-tuan ya, tuan-tuan boleh belajar. Baik. Sekarang seterusnya. Saya padam yang ni tuan. Mana predikat kita tadi? Predikat kita yunshi'un nash'atal akhirah. Okey, perhati tuan. Predikat kita panjang ke pendek? Predikat kita pada malam ini panjang. Betul? Baik, perhati tuan. Predikat kita panjang.
Kenapa panjang? Sebab lebih daripada satu kalimah kan. Kita dah bagi tahu tuan-tuan. Apabila predikat kita panjang, maka waktu itu yang dibahaskan hanya kalimah yang pertama. Mana kalimah yang pertama? Yunshi'u. Betul tak? Baik. Yunshi'u. Apa terjemahan yunshi'u? Dia menjadikan. Dia menjadikan. Boleh? Baik. Dia menjadikan. Itu kalimah isim ke fi'il tuan-tuan? Dia adalah kalimah fi'il tuan-tuan. Fi'il madi ke mudhari'? Dia adalah fi'il mudhari'. Sebab tidak ada perkataan telah. Betul tak? Maka khabar kita, predikat kita pada malam ini dalam bentuk nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Nombor 2 tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Maka waktu itu apa perlu cari? Cari sekali lagi fa'il, cari sekali lagi maf'ul. Boleh tuan-tuan? Ya. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan pada malam ini, siapa fa'il? Siapa pelaku yang menjadikan dalam ayat kita? Jawapannya ialah Allah. Sebab memang disebut dalam ayat kita kalimah Allah. Betul tak? Sekarang Allah nak bagi tahu Allah itu yang menjadikan. Allah itu yang melakukan perbuatan menjadikan. Betul tak? Okey, sekarang apa Allah jadikan? Ada ke tidak maf'ul dalam ayat kita pada malam ini? Apa syarat maf'ul tadi? Mestilah kalimah isim yang berbaris atas. Ada ke tak ada? Malam ini ayat jumlah yang kedua ada tuan. Ya. Ada isim yang berbaris atas. Betul ke tidak tuan? Ada kan? Baik. Mana isim yang berbaris atas? Kalimah an-nash'ata. Betul tuan? An-nash'ata tu kalimah isim sebab ada alif lam dekat depan, hujungnya ta marbutah, ya. Dan hujungnya memang berbaris atas. Maka dia adalah maf'ul kita pada malam ini, ya. Jadi kejadian yang lain itu kena apa? Dia kena diciptakan. Dia kena dijadikan pada malam ini. Boleh tak tuan? Baik, ada ya. Okey, dah. Jadi maf'ul kita pada malam ini ialah an-nash'atal akhirah. Ini maf'ul kita pada malam ini. Dia maf'ul kepada siapa? Maf'ul kepada yunshi. Boleh tuan-tuan? Baik. Saya dah bagi tahu tadi. Bermula daripada fi'il tadi sampailah maf'ul itu tuan-tuan, semuanya ini adalah predikat kepada kalimah Allah. Boleh tuan? Ada apa dengan Allah? Allah itu yang menjadikan. Jadikan apa? Jadikan ciptaan yang lain. Jelas ke tak jelas tuan? Cukuplah setakat tu tuan. Cukuplah setakat tu. Jelas ke tak jelas? Siapa yang faham semua pada malam ini, jawab subhanallah. Jawab apa tuan? Jawab subhanallah. Dah selesai dah malam ni. Itu je. Jadi ada contoh baru kita boleh tunjuk tuan. Sebab itulah saya kata surah Al-Ankabut ini paling sesuai dengan silibus saya, ya. Surah Al-Ankabut ini paling sesuai dengan silibus saya. Sebab itulah kalau boleh tuan, siapa yang belajar kelas saya, jadikan surah Al-Ankabut yang kita belajar ini adalah silibus asas. Panduan asas untuk kita. Boleh? Sebelum kita nak terjun dalam surah Yasin ke, tuan-tuan nak masuk dalam surah As-Sajadah ke, tuan-tuan nak masuk mana-mana surah yang tuan-tuan suka, surah Al-Mulk ke, itu antara surah popular yang jadi permintaan ramai tuan. Tapi kita tak boleh nak masuk ayat-ayat itu tuan-tuan sebelum kita selesaikan masalah-masalah asas ini tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tak belajar yang asas-asas ini, maka automatik semua tu akan jadi masalah tuan. Walaupun dengar ayat tu menarik, surah Yasin, ya, surah As-Sajadah, ya, surah apa lagi? Surah Al-Mulk tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak bincang semua ini, maka kita akan ada masalah yang akan datang. Boleh tuan-tuan? Okey.
Tuan Muhammad Asyad, subhanallah, tapi berasap sikit pada hari ini. Ya, tak apa, berasap. Asalkan, biarlah berasap dulu. Sebab ini kali pertama pada malam ini, ya. Okey, sekarang, dengar betul-betul. Ini sebagai penutup pada malam ini, tuan. Dengar betul-betul, ya. Tak ada dah tajuk baru. Cuma nak ulang. Nak clear balik daripada awal sampai akhir. Apa yang tuan-tuan dah belajar ni, ya. Okey, dengar betul-betul. Malam ini, saya fokus dengan tuan-tuan dua perkara. Boleh? Saya fokus pada tuan-tuan dua perkara. Yang pertama, apabila tuan-tuan jumpa kalimah qala, yaqulu dan juga kul, fi'il ini tidak akan ada maf'ul. Yang tuan-tuan perlu cari ialah dialog. Boleh? Kalau tuan-tuan cari maf'ul juga, confirm ayat Al-Quran tersebut, tuan-tuan tidak akan faham dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua pada malam ini, kita tambah pada masalah predikat. Boleh? Kita bincang masalah predikat. Predikat dalam bahasa Arab ada tiga kemungkinan, ya. Yang pertama dalam bentuk isim. Itu biasa. Biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan dah jumpa biasa, tuan-tuan. Baik. Yang kedua dalam bentuk fi'il. Apabila dalam bentuk fi'il, tuan-tuan wajib cari fa'il dan juga maf'ul sekali lagi, ya. Dan apa yang tuan-tuan perlu faham, fi'il, fa'il dan maf'ul itu semuanya adalah predikat. Boleh, tuan? Semuanya adalah predikat. Bukan fi'il itu saja. Baik. Yang ketiga, apabila dalam bentuk haraf. Haraf jar saja. Kita tak nak haraf lain. Haraf jar saja. Jadi haraf jar wajib ada pasangannya, iaitu majrur. Isim selepasnya. Jadi pasangan jar majrur itu, dia adalah predikat kepada subjek kita pada malam ini. Boleh, tuan-tuan? Baik. Bermakna pada malam ini, tuan-tuan dah hampir sempurna apa yang kita dah belajar. Boleh, tuan-tuan? Tuan-tuan tinggal satu je lagi, tuan-tuan. Berkaitan dengan jumlah. Bincang saja tajuk tersebut, bermakna tuan-tuan dah belajar semua yang berkait dengan jumlah untuk peringkat asas, tuan-tuan. Ya. Bayangkan, tuan-tuan, saya belajar dekat Syria, tuan-tuan, perkara ni, tuan-tuan, lebih hampir 6 tahun, tuan-tuan. 6 tahun saya belajar dekat Syria, tuan-tuan. Bermula daripada asas sampailah habis, tuan. Saya belajar 6 tahun, tuan, ya. Tapi kelas, tuan-tuan, saya gabungkan, tuan, perkara-perkara yang penting-penting saja, yang biasa-biasa saja, tuan, dalam tempoh 8 bulan saja, ya. Jadi tolong habiskan kursus kita selama 8 bulan, sebab kita nak bagi ada sikit lagi. Contohnya minggu depan. Tolong jangan miss lah. Minggu yang seterusnya jangan miss, sebab kita nak bincang tajuk fi'il. Boleh, tuan? Minggu tersebut kita fokuskan pada 3 fi'il tersebut. Macam mana nak kenal fi'il madhi, macam mana nak kenal fi'il mudhari', macam mana nak kenal fi'il amar. Boleh, tuan-tuan? Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini, tuan-tuan semua clear dan juga jelas, ya. Dan saya harap tuan-tuan tidak terasa hati, ya, kalau ada sedikit kekasaran bahasa, tuan-tuan. Sebab saya nak meraihkan kelas ini untuk Masjid As-Sabirin dan juga Masjid Taman Ceras Jaya. Boleh? Jadi kelas masing-masing, kita akan hormat kelas masing-masing. Boleh, tuan-tuan? Jangan marah saya, sebab saya memang tugas saya wajib untuk cuba memahamkan tuan-tuan dengan tajuk-tajuk mengikut silibus yang kita nak bincang. Boleh, tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya. Tuan Fudin, best, ya, duduk Syariah. Ya, sangat-sangat best, ya. Saya rasa sangat-sangat bertuah, sangat-sangat bersyukur. Apa saja yang saya niatkan di Syariah, semuanya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sebab doa saya, tuan-tuan, tapi tempat berkat tempat Syariah itu, apa saja doa yang kita minta, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu antara kelebihan negara Syariah, tuan-tuan, ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, tuan-tuan semua dapat manfaat. Kita tangguh pada pertemuan kita pada malam ni. Dan saya nak tegaskan sekali lagi, minggu depan cuti, tuan-tuan. Minggu depan cuti, tuan-tuan, ya. Nanti saya akan ingatkan balik dalam grup kelas kita, ya. Jadi sampai di sini saja kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu 'am wa antum bi khair. Apa tuan-tuan nak jawab? Dia banyak cara jawapannya. Sama ada tuan-tuan nak jawab wa iyyakum
ataupun walana walakum. Saya ulang sekali lagi. Kullu am wa antum bi khair. Secara umumnya maksudnya apa? Selamat hari raya. Tapi sebenarnya kullu am wa antum bi khair itu adalah doa. Saya doakan sepanjang tahun ini tuan-tuan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi saya ucap sekali lagi. Kullu am wa antum bi khair. Selamat hari raya Aidil Adha. Jawab di ruangan komen apa yang perlu dibalas tadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.